Assalamualaikum Paris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tengok isu pembahagian harta selalu menimbulkan pergaduhan antara adik-beradik. Ada sampai yang sanggup memutuskan silaturahim. Adakah harta itu lebih bernilai dari hubungan adik-beradik dan keluarga? Apa komen Paris? Rasa yang lezat, aroma yang mempesonakan, penuh dengan khasiat semula jadi. Produk istimewa daripada Pak Riz. Pak Riz Coffee, dapatkan segera. Saya nampak, sahabat, saya suka ni. Ini soalan baru bagus. Saya doakan anda terbaik sebab anda buka ruang yang besar untuk kita bicara pada ini. Dan saya dah janji tapi saya masih tak tunaikan lagi. Saya nak bincang pasal sistem faraid ni. Kan bukan saya lah, saya nak panggil panel untuk kita bincang. Kan sebab saya dah lama tinggalkan bicara-bicara keluarga. Jadi saya mula nak kembali kan untuk bicara hal keluarga selepas penat dan letih kan bicara tentang politik yang tak pernah berkesudahan. So saya bincang dengan tim saya. Kita bercakap banyaklah dan tentang PKP, vaksin yang penat kan. Tapi kita pegang prinsip kita tak pernah berakhir. Sahabat, kenapa orang Melayu, bukan orang Islam tau, kenapa orang Melayu berhadapan dengan masalah besar tentang sistem faraid? Sebab kita tak pernah ada ilmu tentang faraid. Sebab kita tidak pernah didedahkan dengan sistem faraid. Ketiga, kita percaya harta kita semua tu milik kita 100%. Kita tak dibangunkan daripada awal sekolah rendah, di sekolah menengah. Kita tak dibangunkan dengan sistem faraid. Jadi kita percaya kalau suami meninggal, harta itu 100% aku punya. Kita susah nak terima kalau suami meninggal, harta tu ada hak mak mentua kita. Apa jadah mak mentua aku nak ada pula dapat harta suami aku? Kita orang penat-penat bangunkan bisnes, berempat pulas daripada tak ada apa sehingga macam-macam kejayaan, tiba-tiba suami aku meninggal pula mengejut. Suami pula tengah seronok nak berniaga, seronok mencari keuntungan, untung. Terlepas pandang nak bangunkan, nak buat wasiat. Terlepas pandang nak memberi wasiat, nak mengagihkan harta. Akhirnya bila meninggal, nampak tak isteri percaya bahawa harta tu semua dia punya. Dia rasa galat. Dia rasa terkilan kalau harta yang dia bangunkan bersama dengan suami dia, arwah suami dia yang berempat pulas tadi tu, kan, tidak jatuh tangan mak mentua. Mulalah berfikir negatif, mulalah berfikiran jahat, mulalah buat andaian-andaian. Masa suami aku ada, masa aku susah, kan, tak ada pula orang jenguk. Tak ada pula ambil tahu. Bila suami aku dah meninggal, macam-macam saudara datang. Wahai sahabat, sistem faraid tak ambil kisah pasal emosi kau. Itu telah ditetapkan, ketetapan yang telah ditetapkan. Nampak tak? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu memang tanggungjawab seorang anak lelaki. Dan tak boleh kau ambil emosi kau letak dalam ini sebab tu jadi perebutan. Sebab tu jadi perbalahan. Yang seksanya bukan kau isteri, bukan suami, bukan ibu. Yang seksanya adalah jenazah tu. Roh itu di alam barzah. Sebab tu orang lelaki jangan ambil mudah. Nak kaya. Kahwin sampai 3-4. Sistem faraid masih tak pandai-pandai. Nampak tak? Usaha belajar tak nak. Sekarang dah ada banyak pakar perunding faraid. Tak nak ambil tahu juga. Kekayaan banyak. Besok meninggal, anak-anak bergebut. Saman menyaman itu berlaku. Ini akhir zaman. Kan? Saman menyaman. Anak saman bapa, anak saman mak. Nampak tak bertegur siapa adik-beradik? Bapak tinggalkan tanah sekakan kera. Bukan banyak pun. 2-3 ekar. Berebut-gebut 2-3 ekar tu. Bapak engkau dalam tanah. Kan? Dalam tanah kau gebut tanah. Bapak engkau dalam tanah tu. Kau bergebut-gebut tanah. Patutnya bapak engkau tinggal tanah tu untuk memberi manfaat engkau adik-beradik. Bukan bergebut-gebut. Masuk IPA 2 lagi. Cocok sana, cocok sini. Yang kipas. Yang cincang. Nampak yang bakar. Sate. Lingkup keluarga. Bapak kerja macam nak mati. Bapak kerja siang malam nak beli tanah. Niat di hati bila cakap dengan arwah isteri, besok kalau saya tak ada, tanah ni nanti bolehlah memberi manfaat pada anak-anak. Dia bina rumah dekat-dekat 3-4 ekar ni, besok dibuatlah rumah dekat-dekat. Ayah beli tahun 70-an,
Ayah beli tahun 60-an, harga tanah sangat-sangat murah. Simpan ayah meninggal. Bila ayah meninggal, anak-anak sekarang mana nak tinggal kat kampung, mana nak tinggal dekat-dekat, semua nak rumah taman, rumah besar-besar. Nampak tak? Besok semua tinggal. Subhanallah. Jadi bergaduh adik-beradik, ipar masuk campur. Jual je lah. Macam mana adik awak pula dapat? Awak abang, macam mana pula dapat tanah? Ha? Awak sebagai abang dapat. Suami pun bebal, tak bergaban, belajar universiti, tapi bodoh dia macam tak pernah belajar. Nampak tak? Sistem faraid ni tak boleh main-main. Sebab yang susah jenazah, yang susah ni arwah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Saya pernah baca satu kisah benar, dan bagaimana seorang lelaki, seorang alim, dan bermimpi arwah bapa dia datang. Bapa dia datang dalam mimpi, tuan-tuan. Mimpi dalam Islam ni ada yang benar. Kalau mimpi yang baik itu benar daripada Allah SWT, insya-Allah. Ini bukan perjalanan misteri. Bukan bertemu dengan Allah, bercakap dengan Allah. Takut nak dengar ni. Ini benda-benda yang sangat-sangat dahsyat, sangat-sangat bahaya ni. Bercakap dengan Nabi pun orang berhujah, berdebat. Ini bercakap dengan Allah direct. Subhanallah, mamai ni. Dan akhir zaman ada juga orang percaya, wallahu alam, saya tak nak involve dengan benda ni. Mudah-mudahan semua orang Allah bagi hidayah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Dan arwah bapa dia datang dalam mimpi dalam keadaan kusam, tapi pakaian bersih. Wajah tu nampak kusam. Orang alim. Dan tapi selepas berbelas tahun bapa dia meninggal. Lama tahu. Di dalam keadaan, saya pernah bawa cerita ni. Ini kisah benar. Dia tak sedap hati. Kenapa arwah bapa dia tak pernah datang dalam mimpi macam tu keadaan. Tapi pada kali ini dalam keadaan kusam. Dia fikir-fikir buat solat hajat. Orang anak soleh dapat alamat buat solat hajat. Anak mak soleh anak soleh dapat alamat buat solat hajat 2 rakaat. Anak mak saleh, ialah gaya mak saleh kan, vape kan, gaya mak saleh naik kereta besar kan, isteri satu masuk kereta, satu keluarga main handphone dengan pemandu-pemandu main handphone kan. Subhanallah. Anak mak saleh, gaya hidup mak saleh. Tanya kawan pun mentafsir mimpi bodoh-bodoh. Kan? Tanya kawan sana, tanya kawan sini, semua bukan ahli. Melintang pukang, kusut, akhirnya berlalu macam tu je. Orang ni orang salih, orang alim. Dia buat solat hajat 2 rakaat, dia dapat alamat bahawa ada sesuatu yang tak selesai bila bapa dia meninggal. Dan biasanya tak selesai apa? Pertama hutang, kedua harta. Itu biasa. 2 benda ni biasa. Hutang dan harta. Orang-orang yang beriman, Allah bantu dengan begitulah. Orang soleh, anak-anak soleh akan dapat alamat. InsyaAllah dapat petunjuk. Bukan kemestian, tapi itulah jalan-jalan yang biasa kita dengar. Jadi budak ni, ulama ni, ustaz ni masih buat amalan. Akhirnya dia dapat tahu. Allah gerakkan hati dia. Kan? Dia tanya pada jiran sebelah, "Pakcik, nak tanya sikit pakcik minta maaf lah, saya ni balik sesekali. Rumah pun rumah arwah dah terbiar. Anak balik sesekali je. Tak gaya tak balik. Masing-masing ada rumah sendiri. Pakcik, saya nak tanya sikit boleh pakcik? Pakcik tolong saya boleh? Saya mimpi jumpa arwah bapak saya dalam keadaan yang mukanya, ya dia tak ceritalah. Dia kata pasal mimpi jumpa arwah bapak saya. Pakcik, ada tak sesuatu yang bapak saya ada hutang dengan pakcik ke apa-apa?" Dia kata tak ada. Tapi pakcik ni ada sesuatu nak cakap. Tapi pakcik pun tak kisah sangat. Tapi takut anak-anak pakcik esok pertikaikan. Apa dia pakcik? Pakcik rasa cuba kau cek sempadan rumah kita ni. Ada tak kena? Sebab kadang-kadang bila buat rumah-rumah, batu sempadan bertukar, dah hilang kan. Termasuk halaman orang, pokok yang kita tanam rupa masuk rumah orang. Rupa bila cek buat sempadan balik, betul lah. Seinci je tanah arwah ni kan, termasuk tanah orang tu. Dia ada bangunkan macam tanah pokok ke benda pakar, termasuk seinci je. Allahu Akbar. Dibetulkan balik kan, dia minta maaf pakcik tak ada masalah. Takut anak-anak nampakkan kan kau pun dah susah hati kan. Kita betulkan, alhamdulillah dah betulkan. Dia mimpi bapak dia balik dalam keadaan bercahaya, bersih, tuan-tuan. Nampak tak? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kan kita ni bila hidup nak bantu si arwah, bukan bergaduh pasal harta. Pergi jumpa Jabatan Agama Islam. Pergi jumpa pakar-pakar faraid. Ada banyak, kau type je kat Google pakar faraid. Akan keluar macam-macam. Insya-Allah mereka akan bantu. Kan? Tak perlu kita nak bergebut-gebut harta arwah. Susah dia besok kat bawah tu. Dia berpapudas untuk hidupkan kita. Kita matikan dia kat dalam kubur tu. Mati kena lanyak. Mati hidup. Alah, sian betul.
sebab harta yang tak seberapa yang ditinggalkan niat kerana nak bangunkan anak, nak hidupkan anak, nak selesakan anak, anak susahkan mak bapak. Saya ulang tahu, bahasa ni bahasa berat. Mak bapak cari harta untuk senangkan anak, anak-anak dapat harta susahkan bapak. Kau ingat tu. Saya ulang sekali lagi. Ambil tulis kat ruang komen kalau boleh supaya orang masuk nanti dia terbaca, dia akan faham. Mak bapak cari harta nak senangkan anak, anak-anak dapat harta susahkan mak bapak. Saya ulang lagi. Kan? Mak bapak cari harta membabulas sampai ikat-ikat perut. Kan? Beli rumah untuk anak. Konon-kononnya kita ada dua anak ni kita belikan rumah, besok senang masa depan ni. Tak perlu nak fikir-fikir pasal rumah. Rupa dah bergaduh. Si Along dengan si Angah dah bergaduh. Dia kata rumah mak belikan kau lebih besar daripada rumah aku. Kepala otak engkau, orang dah beli, dah bagi, ambil je, nak fikir besar kecil. Rumah engkau ada bagus ni, rumah aku tak ada bagus ni. Rumah engkau tambah dapur, rumah aku tak ada. Tengok. Nampak tak? Yang arwah mak bapak dulu tinggalkan rumah supaya anak senang. Apa dia buat? Dia dapat rumah, dia susahkan arwah mak bapak tu dalam kubur. Faham ke faham? Jadi sistem faraid ni tuan-tuan, kena belajar. Kan? Bergaduh. Kita pernah tengok satu artis bergaduh dengan kakak ipar sampai bawa ke mahkamah. Benda-benda macam ni sebenarnya dia boleh selesai masalah dengan senang kalau kita buang ego, buang sombong, buang angkuh. Yang meninggal tu kan, dia tak pun nak bela diri dia tahu. Dia bergantung harap pada adik-beradik, isteri, anak-anak untuk tolong dia dalam kubur. Dia tak boleh bela diri dia. Engkau sedap je bercatur, main catur, kau sedap je bertempur, dia kena seksa kat kubur. Faham? Jadi sistem faraid tak boleh main. Kalau ada rezeki kita buat panel. Kita bincang pasal sistem faraid, anda boleh tanya macam-macam soalan. InsyaAllah doakan saya dimudahkan berbicara dengan panel kita. InsyaAllah. Rasa yang lezat, aroma yang mempesonakan, penuh dengan khasiat semula jadi. Produk istimewa daripada Pak Riz. Pak Riz Coffee, dapatkan